Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita kembali. Marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran hari ini. Pendidikan Islam tahun 4, bidang Al-Quran, kefahaman surah Al-Ikhlas. Marilah sama-sama kita betulkan niat kita belajar pada hari ini kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, seterusnya diberikan berkat dan Allah berikan kita kefahaman tentang tajuk ini. Mudah-mudahan dapat dihayati dalam kehidupan kita, insya-Allah. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Apakah target kita di akhir pembelajaran? Murid-murid dapat yang pertama menyatakan pengenalan surah Al-Ikhlas, menghafaz surah Al-Ikhlas dan maksudnya, seterusnya menyenarai tuntutan surah Al-Ikhlas dan akhir sekali menyenarai kepentingan surah Al-Ikhlas. Marilah sama-sama kita tekan butang langgan atau subscribe channel saya dan jangan lupa untuk tekan butang loceng notifikasi supaya tidak tertinggal atau terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini dari channel saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat, insya-Allah. Terima kasih atas sokongan semua. Pengenalan surah Al-Ikhlas. Mari kita berkenal dengan surah Al-Ikhlas supaya lebih dekat di hati kita. Tak kenal maka tak cinta. Surah Al-Ikhlas ini mengandungi 4 ayat. Seterusnya surah Al-Ikhlas ini diturunkan di Mekah. Itu dinamakan sebagai surah Makkiyah. Dan surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Okey, semuanya sekali ada berapa surah? Itu soalan saya. Ada 114 surah dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Ikhlas ini gilirannya yang ke-112. Okey, dah nak penghujung, dah nak habis dah. Okay. Jadi kita teruskan lagi. Surah Al-Ikhlas ini menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah sahaja. Maknanya ketauhidan kita, kepercayaan kita, pegangan kita, iman kita hanyalah kepada Allah sahaja. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Okay, Allah the only one. Hanya Allah yang satu, yang esa. Yang seterusnya surah Al-Ikhlas ini, okay, Allah memiliki kesempurnaan. Okay, menceritakan tentang kesempurnaan Allah. Okay, menafikan bahawa Allah itu ada cacat celah. Okay, Allah tidak ada kelemahan, ya, dan menafikan segala bentuk perkara syirik kepada Allah. Okay, janganlah kita sembah selain daripada Allah, dan Allah sahaja tempat memohon sebarang hajat. Kerana Allah adalah Tuhan kita. Buat apa kita nak minta tolong dengan makhluk Allah, sedangkan makhluk Allah itu lemah juga. Ni nak bagi awak lebih faham lah, ya. Seterusnya membuktikan bahawa Allah itu memiliki kesempurnaan dan Allah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Makhluk yang ada, yang Allah cipta ini tak setara pun dengan Allah, malah tidak mampu untuk menandingi Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita hayati surah Al-Ikhlas ini, ayat dan maksudnya. Mari kita mulakan dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah Tuhan yang satu. Baik. Seterusnya, Allahus Samad. Maksud ayat kedua ini ialah Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Okey. Allah sahaja tempat kita mohon pertolongan. Tidak ada yang kita sandarkan untuk mohon pertolongan melainkan Allah sahaja. Dari Allah kita diciptakan dan kepada Allah juga kita kembali. Allah tu Tuhan kita. Jadi hanya Allah sahaja tempat kita bergantung dan memohon sebarang hajat. Dan kita lihat ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Maksudnya ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Maksudnya di sini Allah tidak ada pasangan, Allah tidak ada anak, ayah, ibu tak ada. Allah satu sahaja. Okey. Seterusnya ayat yang terakhir, iaitu ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang bermaksud dan tidak ada sesiapa yang setaraf dengannya. Okay? Tidak ada sesuatu pun yang mampu menyamai, menandingi ataupun setaraf dengan Allah Ta'ala. Allah yang Maha berkuasa. Okay? Lebih daripada segala-galanya. Jadi kita hanyalah hamba Allah sahaja yang bertuhankan Allah yang satu. Mudah-mudahan kamu semua faham. Jadi kita lihat pula yang seterusnya, apakah tuntutan surah Al-Ikhlas. Okay, dalam surah Al-Ikhlas ini kita dah pun tahu ayat dan kita dah pun tahu maksudnya. Jadi kita mestilah tahu tentang tuntutan ataupun kehendak surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dapat dihayati dalam kehidupan kita dan kefahaman kita itu membawa kepada amalan yang dapat kita buat dalam kehidupan kita. Baik. Nilainya di sini ialah kita mesti percaya dengan penuh yakin tentang keesaan Allah. Kita lihat satu persatu tuntutan surah Al-Ikhlas. Menerusi ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey. Dalam ayat pertama ini, kandungan surah ini menceritakan, menegaskan Islam sebagai agama tauhid. Islam agama yang benar untuk mengesakan Allah Ta'ala. Tidak ada agama yang benar melainkan agama Islam sahaja. Okey. Jadi tuntutan menerusi ayat pertama ini yang boleh kita hayati ialah yang pertama, meyakini Allah itu Maha Esa berdasarkan daripada ayat Qul huwallahu ahad. Ahad, Allah Maha Esa, tunggal, satu. Meyakini Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, tidak ada Tuhan selain dari Allah. Kita yakin dengan Allah itu satu. Dan yang keduanya, sentiasa ikhlas dalam beribadah. Okay? Kita dah yakin Allah itu satu. Jadi kita ikhlas dalam beribadah. Okay? Beribadah semata-mata hanya kerana Allah. Niat kerana Allah Ta'ala.
Jangan kita niatkan untuk menunjuk-nunjuk ataupun untuk mendapatkan pujian manusia, kerana tidak akan memberikan apa-apa pulangan ataupun keuntungan. Okey? Allah hanyalah menerima ibadah yang hanya kepada Allah, yang ikhlas semata-mata kerana Allah, tidak mengharapkan kepada pujian manusia. Okey. Dan seterusnya, membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Okey, tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Ada dalam kalimah syahadah yang selalu kita lafazkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah. Okey, ada di dalam rukun Islam yang pertama. Sebagai umat Islam, wajib kita percaya rukun Islam, rukun iman. Jadi, barulah keimanan kita itu mantap, hanyalah kerana Allah sahaja. Seterusnya, kita lihat tuntutan surah Al-Ikhlas dalam ayat yang kedua. Allahus Samad. Dalam ayat yang kedua ini mengandungi maksud bahawa Allah tempat meminta pertolongan. Jadi kita dituntut yang pertama, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nak minta tolong hanya kepada Allah. Bila susah, minta kepada Allah. Bila senang pun ingat kepada Allah. Okey, jangan lupakan Allah. Okey, yang kedua, menghindari diri daripada sifat putus asa. Okey, kita mestilah jangan berputus asa kepada Allah. Kita mohon tolong, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jangan putus asa kalau Allah tak kabulkan, kerana Allah sahaja yang tahu apakah perancangan yang sebaik-baiknya kepada kita. Janganlah pula kita berputus asa bila doa kita tak dijawab, kerana Allah tu lebih tahu apa yang Allah rancang untuk kita. Jadi berpatutanlah dengan tuntutan yang seterusnya, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Jangan kita bersangka buruk kepada Allah, kerana Allah Maha Kasih, Maha Penyayangnya kepada kita melebihi segala-galanya. Kita tidak boleh bersangka buruk kepada Allah. Okey, perasaan itu adalah perasaan dari syaitan. Jadi kita perlu hindarkan bersangka buruk kepada Allah. Okey, na'udzubillah min zalik. Kerana Allah itu adalah Tuhan kita yang satu. Dan saya tegaskan lagi sekali, Allah sahaja yang lebih tahu apa yang terbaik kepada kita. Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Ayat yang ketiga ialah lam yalid wa lam yulad. Dalam ayat ini mengandungi maksud Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Jadi tuntutan menerusi ayat ini, merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Kita melihat alam semesta ini dengan merenung bahawa Allah yang maha hebat, tidak perlukan pertolongan. Sebaliknya, kita yang memerlukan pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah tidak perlukan pertolongan sesiapa pun. Maha sempurna Allah Subhanallah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini. Jadi kita kena renung apa yang Allah ciptakan di dunia ini, sambil kita kagum dengan menyebut Subhanallah. Allah ciptakan gunung,
Okay, tanpa bantuan sesiapa pun. Malah Allah yang menciptakan manusia yang mempunyai akal kesempurnaan ini sebaik-baik penciptaan Allah. Kita tidak mampu melawan kesempurnaan Allah ini, ya. Okey. Jadi kita sebagai manusia yang lemah ini, janganlah kita bersikap sombong, kerana kita tahu bahawa Allah sahaja yang maha sempurna. Kita lihat tuntutan yang seterusnya ialah yakin Allah maha berkuasa dan tidak perlu kepada anak dan pasangan. Allah yang maha berkuasa. Manusia ada juga yang berkuasa tetapi tidaklah maha berkuasa. Walaupun kita ada kuasa, ada jawatan, tetapi kita manusia sedar diri kita ada juga kelemahan, kekurangan, ada juga cacat cela. Yang tidak ada cacat cela, yang tidak ada kelemahan hanyalah Allah sahaja. Okey, Allah juga tidak perlu kepada anak dan pasangan. Okey, Allah hanyalah satu. Dan seterusnya, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Okey. Jadi tidak ada istilah terlewat untuk belajar ilmu akidah. Lihat gambar, walaupun kita sudah meniti usia warga emas, maafkan saya, walaupun kita sudah tua, tidak ada istilah terlambat untuk mengenali Allah. Yang terlambat tu kalau kita dah masuk dalam alam barzakh tu, kita tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh patah semula. Itu baru nama istilah terlambat. Okey. Jadi yang tidak boleh patah balik adalah masa. Jadi gunakan masa sebaik-baiknya. Okey. Kita lihat yang seterusnya pula, tuntutan surah Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad, mengandungi maksud Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Jadi tuntutan surah ini yang pertama, yakin Allah itu sempurna. Yakinlah anak-anak muridku bahawa Allah itu maha sempurna, tidak ada lemah, tidak ada cacat celanya. Okey, bagaimana sempurnanya penciptaan Allah, begitulah Allah maha sempurna. Okey, nak jumpa Allah tak? Kalau nak, mestilah banyak melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita berjumpa Allah di akhirat nanti. Okey, di syurga insya-Allah. Seterusnya, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Apa yang Allah beri kepada kita ni, jangan lupa kita syukur. Kerana orang yang tidak bersyukur ini merupakan orang yang sombong. Kita tidak wajar bersikap sombong kerana kita ni manusia, ada kelemahan. Buat apa kita ada rasa sombong? Kerana sombong itulah yang akan mencampakkan diri kita kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Buat apa kita nak rasa sombong hidup di dunia ini, sedangkan bumi yang kita pijak ni pun milik Allah. Okey? Melainkan kalau kamu boleh cari tempat yang boleh kamu buat sendiri, rasanya tak ada. Sedangkan mata kamu tu sendiri pun Allah punya. Okey, apa yang ada pada kamu semua Allah punya. Jadi janganlah kita bersikap sombong, ya. Malah kita mesti bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Dan seterusnya, tuntutan ayat yang seterusnya ini, ayat yang keempat, menginsafi kelemahan diri. Okey, kita mestilah insaf kelemahan yang ada pada diri kita, dan jangan pula kita rasa rendah diri, kerana setiap manusia ada kelemahan, ada kekurangan, ada juga melakukan kesilapan. Yang paling penting adalah bagaimana kita ingin mengubah nasib kita untuk menjadi yang lebih baik, insya-Allah. Dan kita lihat pula yang seterusnya, kepentingan surah Al-Fatihah. Okey, nilai yang kita dapat pada hari ini, saya tambah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa. Okey, Allah itu maha memakbulkan dan maha mendengar. Okey, tugas kita berdoa bila sampai waktu yang
tepat dan waktu yang betul, Allah akan mengabulkan doa kita dalam caranya. Okey? Hanya Allah saja yang tahu terbaik untuk kita. Jadi pentingnya surah Al-Ikhlas ini, yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Okay, berdasarkan masuk ayat tadi kita dah tahu bahawa Allah itu Maha Esa, satu. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Janganlah kita meminta pertolongan selain daripada Allah. Okey. Apa sahaja masalah kita, susah ke, okey, rasa gundah gulana ke, itu Allah beri. Okay, Allah izinkan untuk kita rasa tu. Jadi kepada Allah juga kita mohon pertolongan untuk mengangkat rasa sulit tersebut, mengangkat rasa susah, okay, mengangkat rasa apa sahaja perasaan kita, kesusahan kita. Okay, bila kita berdoa kepada Allah, kita bertawakal. Okay, dan untuk pengetahuan awak semua, janganlah kita syirik kepada Allah ataupun mempercayai selain daripada Allah, kerana syirik ini akan mencampakkan kita kepada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seterusnya, kepentingan surah Al-Ikhlas ini, sentiasa berdoa hanyalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah sahaja. Okay? Bila lagi kita nak berdoa? Kalau bukan selepas solat, sekarang, okay, bila-bila masa sahaja kita boleh berdoa. Allah itu Maha mendengar dan mestilah mengamalkan adab berdoa. Janganlah kita minta Allah nak ni kan. Sedangkan kita minta dengan Allah tu macam mana? Mestilah dengan penuh adab, sopan. Okay? Mestilah dengan tertib kita. Okay? Kerana Allah itu adalah raja. Bagaimana kita nak menghadap raja kan? Jadi begitulah. Kita mesti berdoa kepada Allah dengan penuh adab. Seterusnya, okay, pentingnya surah Al-Ikhlas ini, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Tahukah kamu daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam 1/3 Al-Quran? Mereka pun berkata, dan sesiapa antara kami mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Riwayah Al-Bukhari. Jadi, riwayah yang sahih. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, samalah. Okay? Kita membaca satu Al-Quran. Jadi itulah keistimewaan kita umat akhir zaman ini. Kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, samalah seperti kita membaca satu Al-Quran. Kalau 6 kali surah Al-Ikhlas, maksudnya 2 kali kita baca penuh Al-Quran tu. Jadi kita kena lebut. Dan janganlah pula kita dah baca surah Al-Ikhlas ini, kita melupakan pula surah yang dalam Al-Quran. Tak mahu macam tu. Baik, kita teruskan lagi. Yang kelima, pentingnya surah Al-Ikhlas ini ialah ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah, berita baik untuk kita semua. Jadi amalkan surah Al-Ikhlas. Seterusnya, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekali ialah membentuk peribadi Muslim, orang Islam yang baik, insya-Allah. Baiklah, rumusnya kita lihat semula. Surah Al-Ikhlas ini menegaskan tentang ketauhidan kita hanyalah semata-mata kepada Allah sahaja. Jadi, kita nilai semula objektif kita. Yang pertama, apakah pengenalan surah Al-Ikhlas tadi? Apakah surah Al-Ikhlas ini dapat kamu hafal termasuk ayatnya? Okey, ada berapa ayat? Apakah maksud setiap satu ayat tersebut? Ingatkah kamu? Okey.
seterusnya menyinarai tuntutan surah Al-Ikhlas. Moga-moga dapat kita hayati dalam kehidupan kita. Dan seterusnya menyinarai kepentingan surah Al-Ikhlas. Okey, apa kepentingan surah Al-Ikhlas tadi salah satunya? Jika terlupa, tak ada masalah. Boleh ulang kembali video ini. Mudah-mudahan dengan pengulangan tersebut memberikan kemantapan kepada ilmu kita insya-Allah dan lebih mudah faham. Okey, terima kasih kepada anda semua yang sudi belajar, sabar menunggu hingga ke akhir video ini. Saya doakan kamu semua faham. Dan terima kasih juga kerana telah pun tekan butang loceng, tekan butang langgan ataupun subscribe channel saya. Okey. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat insya-Allah. Yang baik itu datang dari Allah Ta'ala dan lemah yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Okey. Maafkan saya jika ada tersasul, terkasar bahasa, okey, yang tidak disengajakan. Okey, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam video pembelajaran yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.